Itu target kita, bahagiakan mak ayah kita. Kita boleh capai apa yang kita nak, cuma satu, kena belajar. Saya sangat terharu tadi ya dengan kata-kata Ustadz itu ya. Beliau sudah membahagiakan orang tuanya ya dengan belikan mobil, mau apa ibunya langsung disuruh beli, mau ini disuruh beli. Saya sangat terharu dan apa ya, karena itu merupakan salah satu hal yang saya sangat inginkan itu. Saya dulu itu pernah mempunyai keinginan untuk memberangkatkan ayah saya dan ibu saya untuk pergi ke Mekah, umrah ataupun haji. Cuma tidak sampai saya terlaksana keinginan itu, ayah saya sudah meninggal ya. Dan nanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ngaji Bareng ini dimulai, yuk siapa saja yang sudah menonton video ini atau saya absen dari mana saja, silahkan komentar di bawah ini. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng lagi kepada Ustadz favorit saya, yaitu Ustadz Syamsul Debat. Untuk masalah Ustadz Syamsul Debat, saya yakin semuanya sudah tahu ya kepada beliau. Jadi langsung saja biar tidak lama-lama, bagi Anda yang ingin menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang ingin ngaji bareng dengan saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala Salam wabarakatuh. sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada kombinasi pengerusi acara yang dikasihi lagi dihormati Tuan Arifin bin Matasin selaku Pegawai Kemajuan Masyarakat Daerah Pitas yang juga merupakan wakil kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Rudi. Nanti sampaikan salam kepada beliau jugalah. Begitu juga yang dikasihi Tuan Ini acaranya di mana ini kok kayak bukan di masjid ya? Ini sepertinya di kampus-kampus ataupun sekolah-sekolah itu ya. Mungkin ini lagi memberikan motivasi kepada murid ya. Amin Elias Hairin Kundamo, Pengetua SMK Telaga. Encik Noh bin Ahmad, YDP PIBG SMK Telaga. Encik Nur Mansur, Wakil PPD. Begitu juga Encik Ajamain Gandhi, Penolong Kanan 1. Encik Saib bin Syukur, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Jemrul Tuyundo, Penolong Kanan Kokum. Penolong Kanan Tingkatan 6, Encik Mianus Galung. Seterusnya Ketua Bidang Sains dan Matematik Encik Daniel Kiduta. Mana satu? Oh, ada satu. Encik Inus Gintan, Ketua Bidang Sosial. Seterusnya guru-guru dan juga kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Di sekolah pada hari kayaknya ini rasa teruja jugalah kerana datang ke sekolah yang mana untuk pengetahuan semua, saya datang dari kampung. Syamsul Amri Ismail dilahirkan di kampung, sebut dia tadi, bukannya di Bandar Seremban. Di kampung Air Dedali, Batu Kike, Jempol, Negeri Sembilan. Yang biasa kita dengar lagu dekat dalam TV dan radio sebelum ini, lagu-lagu tentang Batu Kike, Jambatan Bosi.
batu kikir jamatan bosi, mulai udang sebelango. Ini lagu apa ini? Tu. Jadi hari ini nak bagi tahu adik-adik yang ada dekat depan saya dengan saya tak ada beza. Kita sama orang kampung. Datang dari kampung, dan kalau nak cakap saya ni datang daripada keluarga yang senang, maka itu juga tak betul. Saya juga datang daripada keluarga orang susah. Tetapi waktu saya jadi sebagai anak kepada keluarga yang susah, orang susah, mak saya berniaga kuih muih, ayah saya dulu bekerja kilang. Kilang Dunlop Pillow namanya dulu. Buat tilam, buat bantal. Gaji RM300 sebulan. Gaji dapat 2 kali, 150 setengah bulan, 150 lagi setengah lagi hujung bulan. Bila mak saya buat kuih, saya terasa setiap pagi saya dikejut oleh mak saya. Mak saya kejut saya, dia suruh bangun, tolong buat kuih juga. Bukan buat macam mana, tolong golek-golekkan donat tu dekat gula dia. Pukul 4:30 pagi dah bangun. Allah. Kuih kari pap, klaimkan kuih kari pap tu buat bunganya tu, saya bangun saya buat. Kuih lopes, tak tahu sini panggil kuih apa, kuih bulat yang gula lopes tu, kena bulat-bulatkan, golek-golek dekat kelapa. Nasi lemak kena bungkuskan, cantik tu, sebab saya tak suka kalau orang jual nasi lemak tak bungkus cantik-cantik, saya cukup tak suka. Waktu kena bangun pagi tu, apa saya cakap kat diri saya? Kenapa aku lahir dalam keluarga macam ni? Allah, sempat gitu ya. Kawan-kawan aku tidur lagi, tak bangun pun. Allah. Kawan-kawan aku hidup senang, bangun pagi pakai baju sekolah yang baru, yang cantik-cantik, naik bas sekolah, pergi sekolah dengan senang hati. Tapi aku 4:30 pagi dah kena bangun, tolong mak buat kuih, kena naik basikal hantar kuih pula dekat kedai, hantar nasi lemak beberapa bungkus dekat kedai untuk ditolong jual, balik baru nak siap. Kemudian pukul 6 pagi dah naik bas, ngantuk-ngantuk dalam bas. Jadi saya kata apa? Kenapalah aku lahir dalam keluarga yang susah macam ni? Adik-adik yang ada dekat belakang ni, kan? Bila saya tengok wajah masing-masing, bila saya tengok keadaan sekolah ni, barulah saya tahu bahawa kita ni tak ada beza. Sekolah saya dulu sekolah kebangsaan Paroi, dindingnya papan, dindingnya tingkapnya buka, tingkap macam ni, jendela macam ni. Sekolah lama, macam klinik kesihatan kat belakang tu. Macam itulah dulu. Tapi saya teringat, aku tidak boleh biarkan hidup aku berterusan seperti ini. Aku tak boleh biarkan ibu bapa aku terus-terusan hidup seperti ini. Maka aku kena ubah nasib diri dan keluarga aku. Macam mana caranya? Caranya adalah dengan ilmu, bukan dengan cara lain. Adik-adik boleh nak main hari ni, main, berbual, kacau sana kacau sini, buat. Tak payah datang sekolah, hari ni berhenti, jangan datang sekolah, berhenti. Jangan susahkan orang. Tak nak belajar, jangan datang sekolah terus. Jangan susahkan cikgu nak mengajar. Tapi kalau rasa nak jadi manusia, teruskan berada di sekolah. Tak faham, angkat tangan. Biar jangan kita malu mengaku bodoh hari ini, tapi diperbodohkan masa akan datang. Jangan sekali-kali. Ini pesan saya.
Syamsul Debat bukan anak orang kaya, bukan. Bukan anak orang senang, bukan. Tapi kita ada masa untuk ubah, untuk jadi manusia yang lebih baik. Tanya cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu ni yang duduk dekat sini, tanya balik. Cuba tengok dekat pintu pagar sekolah. Tengok dekat pintu pagar sekolah. Daripada bulan Januari sampai sekarang, berapa ramai bekas pelajar sekolah datang balik dekat sekolah ni nak cakap terima kasih dekat cikgu-cikgu? Berapa ramai? Tak ada. Kok saya jadi apa ya? Jadi terharu gitu mendengar perjalanannya Ustaz Syamsul. Dalam pikiran saya itu, ya Allah, kok sekarang ini sudah menjadi, anggaplah orang yang mulia ya, orang yang berilmu, orang yang bermanfaat kepada orang lain, memberikan ceramah, memberikan motivasi. Kalau melihat dari perjuangannya, waktu pagi sudah bangun untuk membantu orang tua, subuh-subuh udah naik bus dan lain sebagainya. Nah itu ya Allah, Ustadz ini hebat. Dalam pikiran saya, Ustadz ini sangat menginspirasi. Jujur saya itu tergugah tadi loh, sempat apa ya, kayak mau nangis saya itu melihat apa ya, cerita Ustadz Syamsul itu sangat tersentuh sekali saya loh. Ini sangat menarik untuk kita tonton sampai selesai. Kalau datang pun nak jumpa dengan Cikgu Ramin, tak cakap sijil tertinggal. Tapi cikgu-cikgu tetap mengajar seperti biasa. Tak pernah sekali pun cikgu cakap, kamu berjaya jangan lupa bayar cikgu duit. Tak pernah. Betul, kalau ya, kamu dapat ya. straight A pun, dapat 9A, 10A, bukannya gaji cikgu naik RM100. Tak pun. Cikgu tetap mengajar. Cikgu tak untung apa pun dekat situ. Tu sebab saya kata, benar sekali kata-kata Dr. Usman Awang, seorang engineer, lawyer, doktor, peguam, semuanya bermula dengan seorang guru biasa yang mengajar, menulis, mengira. Itu sebab jangan sekali-kali kamu menyakiti hati guru-guru kamu. Sakitnya hati guru, ilmu tidak akan meresap dalam jiwa, hati dan sanubari kita. Betul ya. Hari ini dunia dah terbalik. Cikgu dengan pengetua, dengan anggota polis, dengan PIBG pergi cari budak-budak kenapa tak datang sekolah. Apa masalah kau ni? Kalau tak nak belajar, berhenti. Jangan susahkan orang. Macam mana kehadiran ke sekolah tak cecah pun 50%. Nak capai 50% tu pun saya nak beritahu, ada satu peristiwa Cik Arifin lepas saya bergelar Syamsul Debat, saya berceramah dekat satu tempat. Saya ni jenis ingat muka. Saya dah sebut 2-3 kali nama Cik Arifin, insyaAllah jumpa lepas ni, Cik Arifin mesti jemput. Ingat. Saya jumpa kawan saya ni dulu masa dekat Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Dia tak habis belajar. Lepas form 3 sekolah asrama penuh, dia pindah, dia keluar. Dan dia tak sambung belajar. Dia kerja kampung, dia kerja kilang. Dulu kerja kilang loaded di Semenanjung, duit banyak. Tapi ekonomi tak menentu, kilang tutup. Dia kerja kampung, pakaiannya lusuh sangat. Dia datang dekat satu ceramah saya, ramai. Tak seramai malam tadi lah. Malam tadi ramai betul. Dia datang, bila saya turun daripada pentas, saya terus panggil nama dia. Dia menangis. Dia menangis. Dia kata, ya Allah, kau kenal aku lagi? Dia kata. Saya kata, apa pula aku tak kenal? Kita main bola sama-sama, wakil sekolah sama-sama. Kau main penjaga gol, aku main striker. Aku ingat lagi. Kau berlaga dengan Fendi Malik. Masa main bola tu kau laga, kau masuk hospital berjahit dahi kau. Ya Allah, kau ingat? Aku pun dah lupa cerita tu.
Sambil menangis, dia pegang saya, dia cakap dengan anak dia, sekarang percaya tak yang Samsul debat ni kawan ayah? Anak dia tak percaya ayah dia yang kerja kampung ni kawan dengan Samsul debat. Saya peluk dia lagi. Saya kata, ni kawan baik pakcik. Pakcik memang kawan dengan ayah. Jangan lupa tu. Kawan dunia akhirat. Apa pesan dia kat saya? Samsul, kalau kau ceramah dekat sekolah, kau ceramah kat universiti, tolong pesan dekat budak-budak, jangan jadi macam aku. Suruh mereka belajar. Itu sebab Imam Syafi'i kata, kalau siapa yang malas belajar hari ini, bersiap sedialah dipanggil bodoh pada masa akan datang. Betul-betul ya Allah. Ya betul. Saya cakap ilmu ni, betul yang disebut tadi oleh Cik Arifin tadi. Ilmu ni akan jaga kita. Beza antara ilmu dengan harta. Harta sikit, banyak, kita kena jaga harta. Tapi ilmu banyak, sikit, ilmu yang akan jaga kita. Allah. Harta makin kita belanjakan makin kehabisan. Tapi ilmu makin banyak kita belajar, makin banyak yang kita tak tahu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Biar orang tahu, siapa yang naik kereta besar tu? Itu anak pitas. Doktor pakar yang buka klinik ke depan tu, doktor tu daripada pitas kampung Telaga. Siapa lawyer tu, engineer tu? Tetuan Arifin Matasin. Contoh, bukan nama sebenar. Tetuan Danish. Ada nama Danish? Ada tak ada? Tetuan Hanif ada? Hanif pun tak ada. Macam mana? Alfi ada Alfi? Tak ada. Ada tak? Nama korang ni apa? Syahril. Ada nama Syahril. Katalah tiba-tiba Syahril buka satu konsultan di Pekan Pitas. Pada ketika itu, dengan bangganya anak Pitas mengubah nasib rakyat Pitas ini. Allah. Saya Amin, lalu masuk ke dalam kampung Telaga ni, berzikir sebanyak-banyak. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya doa seramai-ramainya anak-anak pelajar di sini bergelar ahli-ahli korporat, bergelar doktor, lawyer, engineer, ubah Pitas kampung Telaga ni, ubah jadi bandar. Amin. Amin. Saya tak nak kalau saya datang lagi ke sekolah ini 10 tahun lagi, dalam sekolah ni jalan dia masih begini, jalan di luar tu masih begitu. Kalau tak, anda semua berhutang dengan generasi akan datang. Allah. Tu Mahatma Gandhi pernah sebut, kita bukannya mewariskan alam sekitar pada generasi akan datang, tapi kita meminjamkannya dan perlu pulangkan kepada generasi akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Itu yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab mak ayah kita di kampung ini tidak berpeluang dapat sekolah seperti ini, tak berpeluang dapat cikgu-cikgu sebaik ini, tak berpeluang dapat pemimpin-pemimpin sebaik ini. Maka anda semua bukan disuruh bekerja, tapi disuruh belajar menuntut ilmu. Kain songket, benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Allah. Hari ini susah, tak apa. Hari ini memang susah. Susahnya nak belajar, susahnya nak itu. Biar yang susah tu kita fikir nak datang sekolah saja. Tapi dalam sekolah belajar rajin-rajin. Oh susahlah sini, kasut sampai kat sekolah dah kuning. Susahlah kat sini, nak sampai dekat sekolah kadang-kadang lambat. Tak apa, mesti datang. Percayalah, pengorbanan itu tentu ada harganya. Percaya pada hikmah.
Saya dulu fikir, akhirnya saya kata patutlah aku kena bangun pagi buat kuih. Rupa-rupanya mak aku nak ajar aku disiplin. Mak aku nak ajar aku bangun pagi. Mak aku nak ajar aku supaya aku bangun cari rezeki nanti senang akan datang. Mak aku nak ajar aku rasa tanggungjawab. Nak ajar rasa tentang bagaimana nak ubah nasib diri dan nasib keluarga. Percaya pada hikmah. Rupa-rupanya hari ni aku dah jadi pengetua. Tanyalah Cikgu Ramin, dulu bukan senang hidup dia. Encik Arifin Matasin pun daripada kampung, dulu macam mana susah hidup. Nak sekolah pun menangis, nak pergi sekolah, nak bayar buku, nangis. Allah. Hari ni beliau boleh penuh perjuangan ya. Program. Encik Nur Mansur pun daripada kampung. Jangan nak tipulah dekat kampung. Sampah mana bandar paling besar. Dulu KK pun bukan macam hari ni. Saya fikir, Allahu Akbar, Tuhan bagi peluang dekat anda semua rasa susah supaya faham nikmat senang. Hari ni cikgu-cikgu boleh buat loan rumah, boleh buat loan kereta. Tanyalah cikgu-cikgu, hutang bulan-bulan bayar berapa? Hutang bulan-bulan bayar berapa? Antara 7 ke 10 ribu komitmen bulanan tak lagi. Sekarang kalau boleh bayar rumah, kalau kahwin tu combine suami isteri. Ya. Saya dulu pernah jadi cikgu tadi disebut. Tapi saya jadi cikgu ganti selama setahun. Cikgu ganti selama beberapa bulan. Kemudian disambung jadi GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 494.50 sen sebab SPM. Akhirnya bila sampai pada bulan 11, saya ambil keputusan saya tak boleh jadi cikgu. Mati budak ni nanti. Sebab saya taklah sesabar cikgu-cikgu semua. Allah. Saya kata tak boleh. Hanya manusia yang hebat saja boleh jadi cikgu. Betul-betul ya. Itu sebab cikgu sabar jadi guru. Itu sebab cikgu, profession guru adalah profession yang sangat mulia. Jangan sekali-kali kalau orang tanya, awak kerja mana sekarang? Cikgu je. Kenapa ada je tu? Kenapa? Hina ke jadi guru? Tak. Awak kerja apa? Saya pendidik di SMK Kampung Telaga kan? SMK Telaga. Tambah keren kan? Ya. Ui, bukan dalam ke? Nah, disitulah Telaga melahirkan anak-anak yang cemerlang. Kamu je. Cedok-cedok dalam Telaga, keluar-keluar peguam. Cedok-cedok dalam Telaga, keluar-keluar seorang engineer. Gaji 15 ke 20 ribu sebulan. Macam tak main lah. Naik 4 wheel biasa, naik Land Cruiser. Apa? Memang betul ya. Seakan-akan sekarang itu ketika mengajar itu seakan apa ya? Kayak biasa ya. Kadang orang itu memandang rendah ya. Padahal jasa guru atau cikgu itu memang sangat luar biasa sekali, seperti yang Ustadz sampaikan tadi kan, memang betul. Cuma apa ya, seakan-akan kita kurang percaya diri untuk mengatakan bahwa saya itu cikgu, saya itu guru. Seakan-akan makanya ada saya cikgu je atau saya hanya ngajar saja dan sebagainya. Memang banyak seperti itu. Padahal ketika kita intonasinya atau kosakatanya itu dirubah juga lebih keren. Saya pendidik di sekolah ini, saya pendidik di madrasah ini dan sebagainya, tambah keren. Betul sekali Ustadz ini. Percaya dirilah bahwa mengajar itu memang hal yang sangat mengagumkan sekali, sangat agung, sangat bagus dan tidak layak dihinakan ya. Masya Allah. Masa tu kita buat jalan cantik-cantik, kita bina bungalow, banglo. Cikgu bahasa Inggeris mana cikgu bahasa Inggeris?
Mana cikgu bahasa Inggeris? Cikgu bahasa Inggeris mana? Bungalow. Banglo. Bungalow. Saya pernah tunjuk cikgu saya pernah tunjuk apa tau? Saya pernah tunjuk dekat student di Semenanjung. Saya tunjuk slide. Saya tanya, nak tak rumah macam ni? Saya kata. Mula-mula saya tunjuk rumah flat. Tak mau. Okey. Tunjuk rumah teres. Satu tingkat, kecil. Boleh dah. Saya tunjuk rumah teres 2 tingkat, lebar sikit. Okey. Saya tunjuk semi-D, ada tanah dekat tepi. Lapang. Okey ah, yang ni okey. Saya tunjuk banglo siap swimming pool. Yes, ni dia. Yes. Dia cakap dia tu depan cikgu. Cikgu tengok dia nak yang ni, saya kata. Saya tunjukkan kereta. Saya tunjukkan kereta Azia. Mana? Saya tunjuk kereta Saga. Tak mau. Tunjuk BMW, tunjuk Mercedes-Benz. Yes. Tunjuk Alphard. Yes. Tunjuk Velfire. Yes. Yes. Tunjuk kereta BMW 2 pintu. Mustang. Okey. Bumblebee. Yes. Keren ni. Saya tunjuk kancil. Muntah. Okey, cikgu tahu dia nak apa. Motosikal. Saya tunjuk motosikal Demak. Bunyi kuda semua. Demak tak nak, ES5 tak nak, RZ boleh dah. Tunjuk Vulcan, Spider, motorbike. Yes. Tunjukkan motor apa? Harley Davidson. Dengan helmet Stern. Dia kata okey. Okey. Katalah dah kahwin. Anak nak bagi siapa jaga? Anak nak bagi siapa jaga? Dia kata nak bagi mak jaga. Mak kau pun penat jaga kau. Kau nak suruh jaga anak kau pula. Tak payah. Bagi kat pengasuh. Okey. Maka pada ketika itu saya tunjukkan satu kira-kira untuk survive sebulan berapa harga berdasarkan benda-benda yang mereka tak nak. Bukan yang nak, yang tak nak tadi. Rumah flat RM500 sebulan. Kereta, ambillah kereta Saga biasa RM500 sebulan. Motosikal Demak RM150 sebulan, tu pun beli dekat Singa. Tak ada down payment. Dia datang bulan-bulan kutip kat rumah. Duit minyak RM500 sebulan tak cukup, melainkan tolak kereta sampai jalan besar baru start enjin. RM500 sebulan. Bayar bil api, bayar bil air. Kemudian untuk keperluan diri, makan minum, saya kira total jumlah keseluruhan yang diperlukan untuk benda-benda yang kamu tak mahu adalah bersamaan dengan RM2,350 bersamaan dengan gaji permulaan asas bekerja kerajaan bertaraf ijazah. Kalau hari ni dekat sekolah kamu main-main, kamu tak nak belajar, percaya cakap saya, benda yang kamu tak nak pun kamu tak mampu nak beli. Allah. Betul ya. Mainlah sekarang. Main. Tak payah belajar. Pada ketika itu baru tahu. Hari ini bila saya, adik-beradik saya, Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamira Hafizah dan Syamsul Hafizi, kami 5 beradik dah habis belajar. Arwah ayah saya meninggal dunia waktu saya final year. Ketika menuntut dalam bidang ijazah sarjana muda undang-undang, mak saya manage untuk pastikan anak-anak semua habis belajar. Hanya dengan berniaga. Tapi hari ini kami bagi mak kami senang. Mak nak pergi berjalan, pergi mak. Mana mak cakap mak nak pergi? Cakap.
Mak nak pergi Mekah, belanja. Mak pergi Kemboja 4 tahun berturut-turut pergi Kemboja. Sekali nak raya haji, dah raya haji, pergi. Pergi Thailand, pergi berjalan, cakap hari tu bercuti ke, pergi mak. Mak nak ni lah, beli. Birthday mak, saya hadiahkan kereta kat mak saya. Masya Allah. Akhirnya mak saya jadi mem sebab adik saya bawa. Betul lah. Itu target kita, bahagiakan mak ayah kita. Kita boleh capai apa yang kita nak. Cuma satu, kena belajar. Pesan guru, dengar elok-elok. Mana yang cikgu suruh buat, buat. Homework, siapkan, siapkan. Datang sekolah, datang. Jangan main-main dalam kelas, jangan main-main. Ada masa untuk main, tapi janganlah waktu belajar kita main. Kenapa kena dengar pesan guru? Sebab saya sangat terharu tadi ya dengan kata-kata Ustadz itu ya. Beliau sudah membahagiakan orang tuanya ya dengan belikan mobil, mau apa ibunya langsung disuruh beli, mau ini disuruh beli. Saya sangat terharu dan apa ya, karena itu merupakan salah satu hal yang saya sangat inginkan itu. Saya dulu itu pernah mempunyai keinginan untuk memberangkatkan ayah saya dan ibu saya untuk pergi ke Mekah, umrah ataupun haji. Cuma tidak sampai saya terlaksana keinginan itu, ayah saya sudah meninggal ya. Dan saya itu apa ya, sangat terpukul, sangat apa ya, seakan-akan saya itu masih belum memberangkatkan bapak, kok bapak sudah nggak ada. Jadi sekarang itu saya cuma tinggal ibu saya itu pengen ibu saya itu seperti yang Ustaz Samsul barusan sampaikan. Ibu saya pengen ini, oh ini bu. Ibu saya pengen ini, oh ini bu. Ibu mau beli ini, oh ini uangnya, mau berangkat ke semana, ini bu. Saya pengen seperti itu, doakan saja. Suatu nanti semoga keinginan saya ini bisa tercapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kata tadi menyakiti hati guru. Tak kiralah guru tu Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Bidayuh, tak kira siapa, Bajau, tak kira siapa, Jawa, Minang, Mandailing, Bugis, tak kira siapa. Guru-guru kalau tak gembira dengan kita, ilmu takkan masuk dalam jiwa, sanubari dan hati. Dengar pesan guru, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, baulah putus petua guru. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Cikgu bahasa Melayu pun tak ada pantun. Ini Samsul debat bagi pantun. Salin lah saja ya gua. Belajar, jangan tak belajar. Saya nampak tak ada orang lain ni nak harap, tak ada siapa lagi kita nak harapkan, adik-adik lah. Kita boleh bagi cakap, Dr. Rudi bagi bantuan RM3,000, besok mungkin bagi lagi RM5,000, tahun depan bagi RM10,000, bagi RM1 juta sekalipun. Tapi kalau adik-adik tak nak berubah, tak ada akan ada perubahan pada tempat kita. Guru-guru bukan tak nak, guru boleh tinggalkan korang ni, buat apa melayan perangai korang ni, bagi korang keluar kerja. Tapi guru-guru fikir tak apalah, biarlah kita orang ajar. Tu sebab selalu dengar cikgu cakap, apa nak jadi dengan kamu ni? Itu dialog pertama. Dialog kedua, cikgu selalu cakap, kamu sedar tak periksa berapa hari lagi? Itu dialog kedua. Dan dialog yang paling popular cikgu selalu sebut, kamu tahu tak, zaman cikgu dulu tak habis zaman dia.
Sebab cikgu pernah susah. Cikgu dah alami, pernah duduk tempat you all semua. Tuan pengetua pun pernah duduk tempat you all semua. Saya fikir pengorbanan pengetua ni pun dahsyat. Setiap minggu 6-7 jam dari Keningau datang kemari sebab nak pastikan kamu semua belajar. Saya datang ni, saya hanya boleh cakap je. Tapi kalau adik-adik tak nak ubah dia, adik tak nak apa. Adik kena positif. Pernah dengar tak kakak Nur Amalina dulu, Nik Nur Madiha di Kelantan, dapat 21A SPM. 21A, bukan manusia pun. 20A1, 1A2. Saya tengok dia dengan korang tak ada beza. Tak ada pula terkeluar-keluar otak dia, tak ada. Sama je. Tapi apa beza dia dengan kita? TV tak tengok. Adik dia tengah tengok TV, leka dengan kartun, dia pergi cabut aerial. Boleh cabut aerial. Disebab kejayaan dia, kerajaan negeri Kelantan hadiahkan pada mak ayah dia sebuah rumah banglo. Baru dengan keputusan yang terbaik. Adik, tahu tak gaji seorang jurutera berapa? Tahu tak gaji doktor pakar berapa? Tahu gaji peguam berapa? Saya pengamal undang-undang dulu, saya tahu. Senior engineer kalau bekerja dekat syarikat swasta ada yang mencecah 17-18 ribu sebulan pun ada. Doktor pakar di KPJ ada yang gaji sampai 25 ribu sebulan pun ada. 25 ribu nak buat apa? Cucuk duit 25 ribu. Kau nak makan apa? Makan ikan liking daripada pagi sampai maghrib. Beli motor berapa biji tu? Sebulan. Tu tak masuk overtime, tak masuk allowance luar. Peguam bawa kes saman malu, fitnah 1 juta, saman fitnah 1 juta, lawyer dapat 5 ke 10%, 5 to 10%. Dah berapa? Itu pun 1 kes. Kalau sebulan ada 10 kes, dahlah datang, saya mohon kes ini ditangguhkan kerana saya ada urusan rasmi di Sabah. Mohon penangguhan. Duit. Tangguh pun duit. Macam mana tu? Penceramah taklah banyak sangat. Bolehlah. Keluar TV. Samsul Debat dalam TV Hijrah. Waktu mula-mula nama Samsul Debat naik, betul terang cakap. Samsul Debat paling mahal sekali bayaran dia setiap episod berbanding orang lain. Sebab sidelik lah. Kita kena make sure diri kita berbeza dengan orang. Kan? Janganlah kita ni jadi orang yang bolehlah saya ni okeylah. Tak, kena umat. Smart. Pastikan kita ni betul-betul usaha bezakan diri kita dengan orang lain. Buat yang terbaik. Ada seorang lelaki sambung belajar tinggi-tinggi sampai degree, kemudian dia daripada Felda, kawasan Felda, dia buka bisnes berniaga burger dan juga roti john. Hari ini dia ada 3 biji kereta BMW dan rumah banglo. Sebab ilmu. Betul ya. Adik-adik main-main, nak penting main sekali game itu. pagi, petang, malam main game. Apa lain kali tak boleh main game? Boleh. Saya dekat rumah saya sekarang ada 1 bilik siap dengan PS5, siap dengan speaker. Anak saya pun tak berani usik game tu. Bilik aircon, TV besar, HD, LED. Amjam. Berapa ribu kos tu? 7-8 ribu tak lagi. Siap bilik 10-15 ribu tak lagi. Tapi sampai hari ni tak ada masa nak main. Sibuk ceramah aja. Bila balik nak main,
tidur. Betul. Tadi saya terlelap dekat sofa. Sebab pagi tadi pukul 4 pagi dah gerak nak masuk ke sini. Nak ceramah dekat Masjid Kampung Telaga. Itu yang order kopi O tu. Bila Cik Arifin tegur, ngantuk ustaz dia, ngantuk, langsung segar mata. Tapi pada saya, nasihat kecil daripada saya ni sebab nak adik-adik semua berjaya. Betul dek. Kicau-kicau tiung batu, singgap sebentar di dahan mati. Kalau hidup tak ada ilmu, kayu lurus dibuat titi. Maksudnya apa? Maksudnya kayu lurus buat jambatan kena pijak aja. Kita ni hidup biar hebat, jadi bos, jadi ketua, berjaya, barulah masuk kampung orang pandang tinggi. Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Hidup biar ada maruah. Macam mana dia mati tu? Dia bergelut dengan harimau tu. Steady dia. Dia mati kenapa? Kena gigit anjing, mengelupur, langsung mati. Apa bandanya? Jadi adik-adik semua, belajar rajin-rajin. Dan pesan saya, tolong hormati guru-guru. Jangan hanya hormat guru pada hari guru aja. Saya tujukan lagu ni khas buat guru-guru yang disayangi. Cikgu pun. Kita pun nyanyi lagu. Saya ingat masa kat sekolah Semap Labu dulu, kita nyanyi lagu Oh Guru. Dia sebenarnya daripada lagu Aziz. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Kita orang tukar kumpulan Aziz jadi kumpulan Exhaust. Lagu nasyid kita tukar. Oh Guru, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini. Dan bagus suaranya Ustaz Samsul ya, keren ya Allah. Dan aku siap ada iringan tu. Jadi penyanyi ni kayak bisa juga ini Ustaz ya. Sebab cikgu hari lain dah susah dah, hari tu lah budak rasa appreciate. Yang seorang tu main gitar, greng greng. Bila mentari menyinari sendu, keren, cakep loh. Terasa kehingga hari ini. Indahnya ku rasa bila kau di sisi. Angin bayu yang menyelubungi terasa. Sumpah keren loh. Ustaz serba bisa ya, nyanyi bisa, ngelawak juga bisa Ustaz. Allah. Indahnya bagaikan bila kau di sisi. Teringatku di masa lalu, ku nyanyikan lagu kepadamu. Sumpah ya Allah. Bagai kekasih yang dilamun rindu, terbayang wajahmu yang ayu. Sehangat api menyinari, hangat lagi hati ini. Sesejuk bayu yang menari, betapa rindu jiwa ini. Tidakkah kau merasakan kebahagiaan? Mantap. Takdir Tuhan, merasakan impian, tetapi kini kau terima
aku kan pergi jua, namun ku kan kembali membina semula mahligai, mahligai impian. Pernah dengar tak lagu tu? Gini ya. Memanglah sebab saya cipta sendiri. Dapatkan yang original. Wih, bagus ya. Jangan hargai guru pada hari Sendiri. tertentu sahaja. Hargai guru kita. Sebab guru berkorban banyak untuk kita. Photostat pakai duit sendiri. Bagi dekat korang, entah tak tahulah pergi mana. Bagi dekat orang photostat sendiri, mana pergi? Dia ambil. Kena buat ke tak tahu pun. Ya Allahu Akbar. Sakit hati cikgu kita. Dan pantun yang terakhir, saya teringat lagi pantun tu. Berburu ke padang data. Pernah dengar tak? Berburu ke padang data. Pernah dengar tak? Cikgu pernah dengar? Cikgu pun tak pernah dengar. Berburu ke padang data dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar tak? Mana ada orang berburu kat padang? Padang data pula tu, takkan kau tak nampak tak ada binatang atas padang tu? Berburu ke padang data dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa? Itu bukan rusa, itu belalang. Nak sedapkan hati sendiri, belalang pun dia cakap rusa. Berpuas hati dengan apa yang kau ada. Jangan. Maksud pantun tu pula, kalau berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Maknanya, kalau tak berguru betul-betul, nak kata bunga bukan bunga, nak kata batang pun macam bunga. Jadi kamu nak jadi apa? Jadilah manusia. Ada beza sebenarnya antara manusia dengan menjadi manusia. Jadi pesan-pesan saya ini ialah gelak-gelak juga. Tapi kalau boleh, sama-samalah kita amalkan. Mudah-mudahan. Betul-betul. Sebab saya tak ada dah. Bila saya masuk berjalan tadi, bila pengurusi PIBG ajak, Tuan Pengetua ajak berjalan sama, saya tengok Allahu Akbar. Tak ada siapa dah yang boleh nak ubah sekolah ini. Tak ada siapa yang boleh ubah dah kampung ini. Inilah generasi yang diharapkan untuk mengubah nasib masyarakat yang ada di sini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Yang tak nak datang sekolah usah dipaksa. Kita yang dah datang sekolah ni adik-adik, belajar rajin-rajin. Capai cita-cita. Saya teringat satu kata-kata. Ahli falsafah tu kata, gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah dia sebut macam tu, saya ulang ajalah. Begitu juga satu kata-kata ahli falsafah. Dia kata apa? Waktu aku muda, waktu aku kanak-kanak, aku nak ubah seluruh dunia. Akhirnya bila aku dewasa, aku tengok besar betul dunia ni. Tak boleh ni. Biarlah aku ubah negara aku kecil sikit daripada dunia. Akhirnya bila aku dah tua, baru aku perasan negara tu pun besar juga. Akhirnya, for my last desperate attempt, sebagai usaha terdesak yang terakhir, biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya, ketika aku berada di kamar kematian, on my deathbed, dah nak mati sangat, masa tu barulah aku sedar, tak ada seorang pun ahli keluarga aku boleh ubah. Barulah aku sedar buat pertama kalinya, alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Kerana dengan mengubah diri sendiri, aku menjadi pengaruh yang baik, dapat mengubah keluarga aku. Keluarga yang baik dapat mempengaruhi, mengubah masyarakat.
Masyarakat yang baik dapat mengubah negeri. Negeri yang baik dapat mengubah negara. Dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia, bermula dengan diri sendiri. Dan Zadra pernah menyatakan, seorang yang hebat tidak akan menunggu sesuatu menjadi indah, tapi dia yang menjadikannya indah. Itu kata Dan Zadra. Dan semalam siapa yang fail? Angkat tangan. Semalam siapa fail? Siapa yang pernah fail? Angkat tangan. Jangan malu. Fail apa? Bagus. Ramai fail. Sebab inilah titik mula kita kena berubah. Syamsul Debat pernah dapat markah sains 19%, kena diketawakan oleh semua kawan-kawan dalam sekolah sama penuh. Saya menangis seorang-seorang dalam bilik air. 19%. Matahari keliling bumi. Cikgu sains saya kata, adalah seorang budak tu kan, dia boleh jawab dalam peksa tu, matahari mengelilingi bumi. Siapa ajar? Semua gelak. Kau. Siapa? Aku pun gelak lah. Rupanya aku. Tapi saya nak beritahu, budak kampung semalam, kita fail semalam, kita gagal semalam, kita hidup susah semalam, esok belum tahu jadi apa. Hari ini kita siapa? Kata ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Dan hidup kita ni adik-adik semua adalah antara B dan D. B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. B dan D. Antara B dan D, tengah-tengah tu ada satu huruf. Huruf apa? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau adik nak terus susah, main. Kalau adik tak nak berjaya, silakan. Pintu pagar sekolah sentiasa terbuka, saya nampak. Tolong balik kalau tak nak berjaya. Tapi di sini adalah tempat mereka-mereka yang ingin menempa kecemerlangan dan kejayaan. Boleh atau tidak? Nak berjaya atau tidak? Jadi itu semangat yang kita nak. Nanti saya nak dengar nanti. Jumpa dekat luar, dekat KL. Ustaz Syamsul Debat. Saya dulu belajar dekat Pitas, tengah ceramah. Alhamdulillah, hari ini saya dah jadi lawyer. Saya nak dengar. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini saya dah jadi cikgu. Alhamdulillah, hari ini saya dah jadi doktor. Saya dah jadi lawyer. Saya dah jadi orang yang hebat. Yang tu yang kita nak dengar. Jangan sibuk nak jadi Syamsul Debat, tapi jadilah orang yang hebat. Boleh tak? Boleh. Jadi kalau dah kata boleh tu senanglah kerja saya. Jadi janji kena buat. Tak mau main-main. Jangan nak bercinta-bercinta waktu belajar. Ni saya nak beritahu orang perempuan, tak payah nak BFF sangat. Best friend forever. Sebab bila di luar sana, kita kena gerakkan hidup kita sendiri. Kita kena berjaya sendiri. Cikgu-cikgu ni pun berkorban, terjauh daripada BFF dia sebab duduk dekat kampung Telaga. Tapi usaha murni itu teruskan, mudah-mudahan berjaya di masa depan. Jadi rasanya cukup setakat itu pesanan-pesanan saya hari ini. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkan menjadi intan.
Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Saya datang dari Negeri Sembilan. Sudah tentunya banyak kata-kata adat. Banyak kata-kata saya itu sebenarnya kiasan fansuri saja. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menjebut. Jasa baik, pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap terkasar bahasa. Saya cuba nak suntik semangat. Sebab saya terus terang cakap, tak pernah lagi saya rasa suasana yang dekat di hati saya. Sedih hati saya, sepak hati saya bila tengok ada lagi jalan-jalan macam ni, sekolah yang keadaan yang daif jalannya. Berbeza dengan sekolah-sekolah di Semenanjung. Jadi ini kita tidak boleh biarkan berterusan. Jangan tunggu mereka ubah kita. Kita ubah sekolah kita menjadi lebih baik. Boleh? Okey, jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu membaca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ceramah motivasi ya, yang sangat menggugah untuk saya pribadi. Dan jujur saya itu orangnya suka sama hal-hal yang motivasi itu ya, yang membuat kehidupan itu lebih bersemangat, membuat kehidupan itu lebih bergairah, dan ada dan ada gesekan tersendiri dalam diri saya sendiri untuk melanjutkan kehidupan ini lebih baik lagi. Karena saya itu mempunyai banyak tantangan yang harus saya hadapi, dan banyak tantangan yang harus saya perjuangkan, dan banyak juga tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Jadi hal-hal motivasi apalagi ceramah macam tadi itu ya, saya dari kemarin tidak pernah melihat ceramah Ustadz Samsuni macam ni. Soalnya dari kemarin biasanya itu saya sering menonton video beliau itu ketika acara di masjid atau program di masjid ya. Tapi alhamdulillah tadi saya melihat program di sekolah, dan kebetulan acara itu sangat memotivasi saya tadi ya. Ceramah yang disampaikan, cerita yang beliau sampaikan, ataupun hal-hal yang sudah beliau sampaikan tadi dalam video itu sangat bermanfaat dalam hidup saya. Apalagi saya tadi sampai sampai terharu, dan bahkan saya meneteskan air mata sampai nangis gitu loh. Itu saking saking menyentuhnya hati saya terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsul tadi. Oke, untuk semuanya saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan menjadikan kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi, dipenuhi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.